الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersua kembali. InsyaAllah kita akan sambung surat 11. Jadi minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan nombor 100 dan juga 1000. Jadi bagaimana nak membilang benda ataupun orang yang bilangannya 100 ataupun 1000. Baik. Jadi malam ini kita masuk pada nombor 13. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Bina ayat menggunakan perkataan berikut. Kawin jumalan, bina ayat. Jumalan itu ialah jamak bagi jumlah. Musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyata, kalimah-kalimah berikut. Okey, perkataan yang mula sekali zakiyun. Okey, zakiyun dibaca dengan dal, bukan dengan zai. Kalau dibaca dengan zai, maksudnya orang yang hatinya bersih. Okey, itu zakiyun. Kalau baca dengan dal, maksudnya orang yang pintar, cerdik, bijaksana, pandai. Zakiyun, kita boleh bina ayat menggunakan kata zakiyun sebagai contoh. Kita kata anta zakiyun. Tak, awak seorang yang bijak, pandai. Perkataan zakiyun bilangannya seorang, jantinanya muzakkar, maka mesti sesuai. Okey. Kalau kita guna anti, tak boleh. Anti itu seorang tapi muannas. Okey, jadi kita buat ayat contoh anta zakiyun. Huwa zakiyun. Mi'ah dengan makna 100. Minggu lepas kita ada bincang bilangan 100. Okey, jadi kalau kita nak buat ayat, kita letaklah benda yang nak kita bilang. Contohnya, indi, saya ada berapa ringgit? Mi'atu ringgiti. Okey, saya ada 100 ringgit. Indi indi mi'atu. Lepas mi'atu dah bincang minggu lepas, kita guna perkataan tu mufrad tanpa alif lam dan dibaca dengan baris bawah sebab dia di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Indi mi'atu ringgiti. Okey, mutazawwijun maknanya orang yang dah berkahwin. Married person. Okey, kita boleh buat ayat huwa mutazawwijun. Okey, kata mutazawwijun bilangannya seorang, jantinanya muzakkar. Jadi kita buat ayat huwa mutazawwijun. Okey, kalau nak jadikan dia muannas, hiya mutazawwijatu. Dalam buku kita ni tuan-tuan, dia tidak ada syaddah atau waw.
Jadi tuan-tuan boleh tulislah syaddah, tanda atau waw syaddah. Supaya kita tidak tersilap baca. Ada orang dipantang dengan waw, dia anggapnya waw itu harfu mad. Lalu dia baca apa? Madzujun. Ini pernah saya jumpa. Dia baca apa? Madzujun. Jadi saya tanya dia apa makna madzujun? Dia kata ini macam wazan maf'ul. Silap ya. Ini mutazawwijun. Berikutnya azabun dengan zai. Azabun. Lawan kepada mutazawwijun yang berkahwin, lawannya bujang. Azabun dengan zai. Okey, kita kata huwa azabun, dia tu masih bujang lagi. Okey, khuluqun. Khuluqun maksudnya akhlak. Okey, kita kena baca bagi betul. Kha bagi depan, lam bagi depan. Dibacanya khuluqun. Kalau dia baca kha bagi atas, lam mati, khalqun dengan makna ciptaan ataupun kejadian. Sebab itu ada doa yang disarankan oleh orang-orang salih. Jadi ketika kita bercermin, antara doa yang disarankan ialah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan rupa parasku, kejadianku, maka elokkanlah akhlak budi pekertiku. $2. $1. Jadi kalau kita nak buat ayat mudah. Saya ada $1. Saya ada, boleh kita guna indi lah. Indi $. Kataan $, ni tuan-tuan ialah mufrad. Jadi kalau kita berpada sebut macam ni pun sudah memberi makna $1. Jadi kalau dia nak tegaskan lagi, memang hanya $1 saja dia ada, tak lebih. Maka bolehlah tambah di hujung dengan wahidun. Indi $, wahidun. Jadi ayat ini kuatlah. Memang $1 saja. Di samping perkataan $, memang bilangnya mufrad, didatangkan wahidun adad. Untuk menegaskan lagi. Berikutnya ghalin. Ghalin maksudnya mahal. Jadi ghalin itu lam, dia bukan huruf akhir. Lam itu diberi baris bawah satu lagi. Dia hanya ada satu baris saja. Lepas lam tu asalnya ada ya bertitik dan dibaca dengan bari depan 2. Ghaliyun. Kemudian ya itu dibuang sebagai ganti. Ya yang dibuang, lam mendapat baris bawah satu lagi. Jadi menjadilah lam itu dibaca dengan tanwin. Ghalib maksudnya mahal. Jadi kita boleh buat ayat lah. Dia kata as-sawbu, pakaian tu ghalib, mahal. Jadi sesuailah dengan perkataan as-sawbu tu jantinanya mudzakkar, ghalib muzakkar. As-sawbu tu bilangannya mufrad dan ghalib pun mufrad. Berikutnya al-kalimatul jadidah. Senarai perkataan baru. Yang kita belajar sebelum ini. Pengarang kumpulkan perkataan baru ya. Baik, mula-mula sekali zakiyun, orang yang cerdik, pintar, bijak, zakiyun. Kalau jamak, adkiya'u. Adkiya'u maksudnya ramailah yang cerdik.
Okey. Jadi perkataan azkiya ni tuan-tuan, dia tidak boleh dibaca dengan bertanwin. Okey, tidak boleh dibaca bertanwin. Jadi dibaca azkiya'u. Insya-Allah akan datang sampai masanya kita akan belajar satu tajuk yang besar membicarakan perkataan-perkataan. Fokusnya kepada kata nama yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Antaranya ialah jamak yang terbentuk mengikut wazan af'ila. Mana-mana jamak yang terbentuk mengikut wazan af'ila. Contohnya zakiyun. Jamaknya ialah azkiya. Jadi azkiya tidak boleh dibaca dengan tanwin. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kamus, tiba-tiba nampak ada jamak yang ditulis ditanda huruf akhirnya itu tidak bertanwin. Jangan cepat-cepat kita kata itu silap. Oh, kita kata ini silap taik, ini bukan. Memang ada kis tertentu di mana sebahagian jamak berdasarkan wazan-wazan tertentu, antara wazannya ialah af'ila. Tidak boleh dibaca dengan tanwin. Kalau orang yang hidupnya tidak bahagia, kalau bahagia sebut sa'idun. Kalau tak bahagia syakiyun. Kalau ramai ashkiya'u. Jadi samalah ashkiya'u. Orang kaya ghaniyun. Ramai orang kaya aghniya'u. Berikutnya ghabiyun. Apa dia ghabiyun? Orang bodoh. Ghabiyun. Ketika mufrad ya itu bertanwin. Ketika jamak dia bentuk mengikut wazan af'ila juga aghbiya'u, maksudnya orang-orang bodoh. Khuluqun, satu jenis akhlak. Bila jamak disebutnya akhlaqun. Akhlaqun. Jadi perkataan akhlak ni ialah jamak, tapi tidak seperti azkiya. Azkiya'u, aghbiya'u dibaca satu. Akhlaqun dibaca dengan tanwin. Dia tidak termasuk dalam perkataan-perkataan, dalam kalangan perkataan yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Jadi akhlaqun dibaca dengan tanwin. Mi'atun, seratus. Alfun, seribu. Rubiyatun. Kataan rubiyatun memang bertanwin, memang bersabdu. Kita sebut rupiah. Perkataan rubiyah ni bukan nama orang ya. Rubiyah ni maksudnya mata wang, rupiah. Jadi rubiyatun, satu rupiah, dibaca rubiyatun. Baik, Arab ni dia tidak ada sebutan pi, maka mana-mana perkataan yang dalam bahasa Melayu kita, bahasa Hindu kita ada pi, maka ditukarlah kepada ba. Jim jamak ya, rubiyatun, ini jamak muannats salim. Baik, mutazawwijun macam tadi,
Azabun, orang bujang, bilangan seorang, bila ramai, azabun, ramai lelaki yang bujang. Yahudiyun, orang Yahudi. Yahudiyun, orang Yahudi. Jadi istilah orang Yahudi ini, sebelum ini ada dibincang tentang siapa dia orang Nasrani, siapa dia Yahudi. Jadi kita kena tengok ya pandangan ulama-ulama yang muktabar berkenaan dengan istilah ahli kitab. Jadi kita tengok pandangan ulama-ulama yang muktabar. Jangan kita mudah menggolongkan orang ini orang Nasrani. Sedangkan sebelum ini dia tidak ada agama, etis. Sebelum ini dia orang Hindu. Tiba-tiba masuk Kristian. Jadi dia ini bukan ahli kitab. Jadi perbincangan yang panjang. Jadi Yahudiyun, seorang Yahudi, dia ada ya di hujung. Ya itu bersabdu. Yahudiyun. Jim maknanya jamak. Bila ramai, Yahudun. Ada sebahagian perkataan, bila dia ada ya bersabdu, merujuk kepada seorang. Bila tak ada ya, maknanya bilangannya ramai. Contoh paling mudah. Seorang Arab. Arabiyun. Ba bersama dengan ya yang bersabdu. Arabiyun. Ini orang Arab. Kebiasaan istilah Arabiyun ini, tuan-tuan, biasanya diguna pakai untuk orang Arab yang kebiasaan duduk di kawasan-kawasan kota. Kawasan-kawasan ada pembangunan, walaupun tak serancak kita lah. Kawasan bandar sikit. Jadi Arabiyun, Arab bandar. Bahasa mudah. Jadi kalau ada ya ni maksudnya seorang. Ramai, kalau kamu buat jim. Jim penuh ataupun jim macam ni saja. Maknanya ini mufrad, ini ramai, jamak. Arabun. Ya tak ada. Jadi ini ramai orang Arab. Biasa Arab ini biasanya diitlakkan secara umumnya orang-orang yang duduk di sekitar bandar pedesaan. Jadi kalau orang Arab yang mendiami kawasan pedalaman, kita kata Arab Badui, Al-Quran menyebut A'rab, Arab Badui. Ini ramai. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mereka berkata kami beriman. Wahai Muhammad, jawab kepada kenyataan mereka. Kamu belum lagi benar-benar beriman, kamu hanya masuk Islam. Jadi kalau seorang yang mendiami kawasan luar bandar, Arab Badui, seorang Arabiyun. Arabiyun. Jadi bila ada ya di hujung, untuk bilangan seorang. Mu'jam, satu kamus. Baik, kita biasa guna apa? Kamus. Itu istilah yang umum orang tahu, yang kemudiannya telah menjadi bahasa Melayu. Ditukar daripada qaf kepada kaf. Sebutan kamus jadi kamus. Baik, mu'jam, istilah ini kalau tuan-tuan buka rujukan utama sistem pencarian perkataan dalam kamus-kamus yang besar-besar, kita akan jumpa istilah mu'jam ini dirujuk kepada kamus ibu, ummahatu al-kutub, yang bincang tentang perkataan. Contohnya al-mu'jam al-asasi.
al-mu'jam al-wasit. Okey. Jamaknya ialah ma'ajim. Baik. Jadi perkataan ma'ajim ini tuan-tuan, bila dilihat pada huruf akhir, tidak dibaca dengan tanwin. Ini bukan silap taib, memang betul. Ma'ajim. Mim, ain, alif, jim, mim. Disebutnya ma'ajimun. Bukan ma'ajimun. Bukan tanwin. Ini jamak, namanya jamak taksir. Dia dibentuk mengikut acuan. Ataupun bahasa dalam ilmu sharaf disebut wazan. Ma'ajim ini wazannya ialah mafa'il. Jadi mana-mana jamak yang datang ataupun yang dibentuk mengikut wazan mafa'il, contohnya ma'ajimu, masajidu, masani'u, makatibu dan sebagainya, tak boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Berikutnya dolar. Arab sebut dolarat, jamak muannas salim. Safhatun, satu muka surat. Safhah. Okey. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab yang lebih tinggi, mungkin ustaz yang mengajar akan datang, dia guna bahasa Arab banyak dalam pengajaran. Mungkin dia sebut iftahul ana safhata kadha wa kadha. Sekarang buka muka surat, sekian. Jadi sebut apa? Safhata, muka surat. Kataan safhah, sa, fa, ha, ta marbutah. Safhatu, satu muka surat. Jadi bila jamak, okey, jamak yang masyhur, okey, dalam kamus disebutnya safhat. Itu jamak muannas salim. Safhatun, safhat. Ketika mufrad, fa ini mati. Okey, safhatun. Ahli-ahli saraf, ulama-ulama saraf, mereka bincang. Mereka kata ada satu wazan yang menunjukkan bilangan. Wazan apa? Wazan fa'latun. Okey, wazan fa'latun. Dia di-apply mengikut kataan tertentu, kumpulan perkataan tertentu, tak boleh nak apply semua sekali. Itu pun mengikut penggunaan orang Arab. Okey, jadi safhatun dibentuk mengikut wazan fa'latun. Bila jamaknya, Arab sebut safahatun. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kamus yang biasa, mungkin kamus yang biasa ni dia permudahkan orang tak nak tampilkan banyak sebutan. Lalu dia ambil satu saja sebutan, iaitu safahat. Inilah sebutan yang terbaik. Okey, mungkin kita akan jumpa kamus yang besar-besar lagi. Mereka tak meraihkan juga kabilah-kabilah yang lain. Sebab ada kabilah sebut safhat. Fa itu kekal mati. Safhat. Tapi antara dua, safhat dengan safahat, ahli-ahli saraf, mereka buat keputusan. Mereka kata sebutan fa yang dihidupkan dengan bahagian atas lebih ringan. Maka afdalnya dia baca safahat. Okey, sebab itulah kataan seperti raka'atun. Satu kali rokok juga dia dibentuk mengikut wazan fa'latun. Jadi bila kita semayang maghrib, kita ada sebelum tu kan lafaz niat. Lafaz niat ini bukan wajib. Ada sebahagian mazhab kata tidak sunat.
Ada sebahagian kata sunat atas alasan-alasan tertentu. Nak buat ke dan nak buat ke itu terserah masing-masing. Okey. Jadi ada pandangan kata sunat. Sebab apa? Nak menolong. Menolong datangnya menghadirkan niat dalam hati. Sebutan itu bukan niat. Untuk menghadirkan niat maka tujuan itu murni katanya. Dan bagi tujuan untuk mendidik anak-anak. Jadi lantas dikatanya sunat. Okey, itu perbincangan dari sudut fiqh. Tak apalah. Jadi lafaz tu ialah usalli al-maghrib fardal maghribi thalatha raka'at. Jadi thalatha raka'at kita dah biasa dah. Thalatha raka'at. Arba'a raka'at. Raka'at kaf itu ketika jamak dihidupkan. Bertepatan dengan pandangan jumhur. Okey, ulama sharaf. Jadi kalaulah ada kita dengar orang baca thalatha raka'at, dikekalkan kaf yang mati ketika mufrad, mati juga ketika jamak. Harus, sebab ada pandangan dalam mazhab. Tapi kita pilihlah yang jumhur. Okey, najihun, orang yang berjaya. Okey, najihun. Okay, bila ramai, najihuna ini jamak mudzakkar salim. Okey, berikutnya ghali dah bincang tadi. Kummun, kummun ni lengan baju. Okey, bila banyak akmam. Okey, selesai perbincangan berkenaan dengan perkataan baru. Sekarang kita sambung ada sedikit hiwar. Okey. Saya bacakan mula dengan Bilal, kemudian Hisham. Baik, at-tullabun hum. Si Bilal kata at-tullabun hum. Adakah pelajar mereka itu? Jadi kalau kita terjemah begitu macam kurang sedaplah bunyinya. Dan itu struktur yang tepat. Okey, kalau kita buat hum tullabun, orang faham. Tapi strukturnya itu kurang standard. Mengikut struktur Arab yang fusha. Okey, jadi pengarang iaitu almarhum Profesor Abdul Rahman. Dia menampilkan kaedah dan struktur Arab yang fusha. Maka disebutnya at-tullabun hum. Baik, jadi kalau kita guna tullab, mestilah dhamir hum. Jangan dhamir huwa, tak sama dengan bilangan. La, hum laisu bi tullabin. Hum, mereka itu, laisu, mereka itu bukan, bi tullabin, bukan pelajar. Baik. Jadi perkataan laisa ni dia boleh berubah. Okey. Berubah hanya dalam sifir fi'il madhi saja. Dia tak ada mudhari' yalisu, tak ada. Dia tak ada amar las, tak ada. Dia ada madhi sahaja yang 14. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Jadi ahli-ahli saraf, ulama-ulama saraf, mereka kata laisa ni dia tergolong dalam al-fi'lul jamid. Okey, apa dia? Al-fi'lul jamid. Maknanya kata kerja yang beku, yang tak boleh kita ubah kepada mudhari', mahupun kepada amar. Dia statik untuk satu
jenis fi'il sahaja. Dia boleh ke semua daripada huwa sampai ana nahnu 14 tu. Tapi tak boleh nak ubah kepada mudhari'. Okey, jadi laisa ni maksudnya bukan ataupun tidak. Dia termasuk dalam kategori adawatun nafi. Jadi dia boleh diguna sama ada terus kepada khabar dia ataupun khabar itu bersambung tak sebelumnya dengan bi. Sama ada kita nak buat la hum laisu tullaban, boleh? Okey, hum laisu tullaban. Tapi kena baca ginilah. Kita buat bi, boleh? Okey, la laisu bi tullabi. Okey, bi tullabi. Jadi bila kita masuk bi, mestilah baca tullabi. Maka bi ni dia datang dengan tullabi, maka dia di-i'rablah sebagai isim laisah. Cuma antara dua cara ni, nak tullaban dengan bi tullabi, adalah ahli-ahli bahasa kata kalau kita guna bi tullabin maknanya itu lebih bagus. Maknanya diberi uslub itu, makna umumnya sama, uslubnya itu lebih bagus. Sebab apa? Sebab uslub ini diguna banyaknya diguna dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya la hum laisu bitullabin inna ba'dahum tujjarun wa ba'd inna ba'dahum tujjarun. Inna ba'dahum tujjarun, sesungguhnya sebahagian mereka itu tujjarun, peniaga-peniaga. Wa ba'dahum muhandisun. Wa tu bila ada waw di sini dia akan sambung. Jadi sebelum tu ada inna, dia baca inna ba'dahum tujjarun, ini pun sama. Wa ba'dahum muhandisun. Sebab apa baca wa ba'dah? Kerana dia mengikut baris ba'dah yang pertama. Dia kata sesungguhnya sebahagian mereka peniaga dan sebahagian mereka yang lain, sebahagian yang lain engineer. Alaka banatun, alaka banatun, adakah awak ada anak-anak perempuan? Okey. Naam, ya. Naam tu tuan-tuan memang mim tu mati. Bukan na'amun. Okey. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, mim tu hidup ke mati? Adakah kita matikan sebab waqaf? Tidak. Mim itu memang mati. Kalau kita baca na'amun, mim tu bertanwin, kita matikan dia sebab waqaf. Na'amun ni mufrad. Kepada an'am. Satu jenis binatang ternakan. An'am banyak jenis binatang ternakan yang kaki empat yang diternak oleh semua golongan yang boleh dimakan. Itu ta'rif na'amun dan an'am. Jadi kalau khinzir kaki empat diternak tapi tak boleh makan. Dia bukan al-an'am. Baik, li khamsu banatin, saya ada 5 orang anak perempuan. Jadi li tu lam ya. Ya tu biasanya mati. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam Quran, kadang-kadang ada tempat tertentu dia baca dengan bayar atas. Adalah perbincangan dia.
secara umumnya untuk dekat asas ni ya yang merupakan perubahan jelmaan daripada ana. Nak kata li ana tak boleh. Ana tu tukar kepada ya. Ya itu mati. Okey. Jadi li khamsu banatin. Saya ada 5 orang anak perempuan. Dan sebab apa nak guna khamsatu? Ada bincang dulu masa perbincangan adab ma'du bagi kategori adab ma'du 3 hingga 10. Adat datang dulu, bilangan datang dulu. Mana bilangan di sini? Khamsu. Lepas adat baru ada ma'du. Ma'du di sini ialah banat. Jadi adat iaitu bilangan mestilah bersalahan, berlainan, berbeza jantinanya dengan jantina ma'du. Jantina ma'du itu dilihat pada mufrad. Okey, banat itu jamak. Mufradnya bintun. Jika mufrad bintun itu muannas, maka khamsu muzakkar. Bila tanya lagi, mutazawwijatun hunna, adakah telah berkahwin? Ya, hunna mereka semua. Hisham jawab, la, tidak. Hunna lasna bi mutazawwijati. Okey, hunna tu dirujuk kepada mereka, iaitu anak-anak perempuan. Mereka itu tidak ataupun bukan. Okey, bahasa muda belum kahwin lagi lah. Innahunna sigharun. Sesungguhnya mereka itu kecil lagi. Sighar ialah jamak. Bila tanya kita sighar ini jamak apa ni? Kalau muzakkar saghir. Okey, saghirun dari segi bilangannya mufrad dan muzakkar. Muannas saghiratun. Bilangannya mufrad dan jantinanya muannas. Saghirun yang kecil, lelaki seorang. Saghiratun kecil, perempuan seorang. Jadi dua-dua ini kita buka dalam kamus Arab didatangkan kadang-kadang beberapa jamak. Jadi pengarang suka memilih jamak taksir. Sighar. Okey. Jadi bila orang kita sighar ni, dia punya mufradnya ialah saghiratun. Konteksnya di sini hunna. Hunna itu mereka perempuan. Jadi sighar mufradnya di sini ialah saghiratun. Okey. Sebab itu perkataan sighar ini tuan-tuan, ramai jugalah saya perhatikan ada orang yang baca doa untuk minta keampunan. Tuhan ampun dosa mak ayah. Dia jadi imam. Tapi dia baca ditukar tu tak habis. Dia tukar depan saja. Dia tak meratai semua sekali. Kalau Rabbi, dia baca Rabbana saja. Yang lain tak tukar. Sebab dia tak belajar bahasa Arab. Jadi sebahagian ditukar, belakang tak tukar. Jadi macam, yelah kita faham, Tuhan faham maknanya kan. Tapi nahunya itu, sarafnya itu kurang tepat. Jadi bila sebut Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia baca seorang. Dia Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa aku. Waliwalidayya, dan dosa mak ayah aku. Kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua telah didik aku. Saghira, masa aku kecil dulu. Kita ada imam di surau masjid. Di belakang tu ramai orang, puluh-puluh, Jumaat ratus ribu. Dia baca Rabbighfirli, waliwalidayya, malulah kat orang. Orang ada apa imam ni, tak belajar bahasa Arab. Adapun dia baca Rabbana, Rabbana ighfirli,
Ada pun baca Rabbana ighfir lana. Yang tu je ditukar, yang lain tak tukar. Itu pun bahaya juga. Okey, kita nak maknanya sampai dan nahu surahnya betul. Jadi kalau imam dia akan baca sepatutnya Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna, di hujung tu sighara. Sighara itu jamak. Ulang balik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Itulah bacaan bila kita tukar daripada mufrad nak seorang kepada ramai, itulah sebutan saya fikir yang terbaik. Sebab ada yang baca cara lain, itu yang terbaik saya tak bila kita bertalaki ilmu sorof dan nahu daripada guru-guru kita. Guru-guru kita kata itulah sebutan yang terbaik. Baik. Ba'duhunna fil madrasah. Sebahagian mereka fil madrasah, di sekolah. Di sini ayat ni dia tak ada waw. Jadi kalau ada waw kita boleh kaitkan dengan inna kat depan. Dia ada waw, di titik innahunna sighar, nuktah. Maka mulalah ayat baru. Bila ayat baru ba'du, baca ba'du, dia mubtada yang baru. Ba'duhunna fil madrasati. Nak baca sambung dengan belakang tu. Fil madrasati libtidaiyati. Sebahagian mereka masih lagi di sekolah rendah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Sebahagian mereka yang lain di sekolah peringkat pertengahan. Ini ada di negara Arab. Alaka ikhwatun, adakah awak ada saudara lelaki? La laisa li ikhwatun, saya tak ada saudara lelaki, adik-beradik lelaki. Ikhwatun ni tuan-tuan, walaupun dia ada ta marbutah, dia adalah jamak. Jamak kepada akhun. Akhun seorang saudara lelaki. Baik, kalau dua orang disebutnya akhawani. Jadi ketika mufrad dua huruf saja kelihatan. Secara basic dalam bidang kata bahasa Arab, minimum bilangan huruf bagi kata bahasa Arab ialah 3 huruf. Kalau ada 2 tu tuan-tuan, bila nampak ada 2 hamzah dengan kha, sebenarnya yang ni ada huruf asal yang ketiga tapi dibuang. Jadi huruf itu mengikut pandangan ulama-ulama sorof ialah waw. Jadi ketika mufrad tak ada, ketika musanna ditimbulkan balik, dimunculkan kembali. Jadi akhawan. Bila jamak, Arab kata jamaknya ialah ikhwatu. Walaupun dia ada ta marbutah, tapi tetap perkataan ini merujuk kepada saudara-saudara lelaki. Ataupun dalam kamus yang lain disebut ikhwan. Baik, berikutnya innali thalatha akhawati. Dia kata apa? Laisa li ikhwatun. Saya tidak ada saudara ataupun adik-beradik lelaki. Yang ada dia kata thalatha akhawati. 3 orang adik-beradik perempuan, saudara perempuan. Mungkin ada yang nak tanya sebab apa dibacanya thalatha. Pengarang tanda baris sa itu dengan baris atas. Kalau tak ada baris, barangkali ada di kalangan
pembaca, bukan kita lah, pembaca yang lain. Mungkin ada yang baca innali thalathu. Jadi di sini dia berkait juga lah dengan tajuk inna. Innali thalatha. Sebab apa baca thalatha? Okey, kalau tuan-tuan lupa tak apa, saya ingatkan balik. Thalatha di sini ialah isim inna. Okey, thalatha di sini ialah ismu inna. Tapi dia datang lewat sikit. Okey, jadi isim inna di sini ialah thalatha. Kita jangan kata li tu isim inna. Ya, li tu ialah khabar bagi inna. Thalatha merangkap mudhaf, maka thalatha tak boleh baca dengan tanwin. Akhawatin mudhafun ilaih. Dia kata saya ada 3 orang adik-beradik perempuan. Berikutnya, muslimatun hunna, adakah mereka itu semuanya Islam? Nah, Isyan jawab, na'am, ya. Hunna muslimatun. Jadi bila kita buat ayat, nak kena sama bilangan dan sama jantina. Na'am, hunna. Jadi hunna tu mereka. Mereka mana? Mereka perempuan lah. Muslimatun. Itu pun jamak. Tak, namanya jamak muannath salim. Jantina sama perempuan dengan hunna. Hunna jamak, muslimat pun jamak. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey, baik. Jadi muka surat sebelah, muka surat yang ke-12, yang ke-14, tamarin, ada sedikit latihan. Okey. Jadi latihannya mula-mula sekali ajib anil as'ilatil atiyah, jawab soalan berikut. Okey, yang tu kita boleh cubalah jawab sendiri ya. Yang kedua, dha' hadhil alamah, tanda right, letak tanda ini, tanda right ini amamal jumalis sahihah, di depan ayat kenyataan yang betul. Wa hadhil alamah, tanda pangkah tu amamal jumalil lati laysat sahihatan, bagi ayat yang tidak betul, kenyataannya tak betul. Jadi ada beberapa ayat tu tuan-tuan buat sendirilah, ini mudah aja. Yang ketiga, ta'ammal ma yali. Berikutnya ya, ta'ammal, perhatikan. Ma yali. Okey, ayat-ayat berikut. Ta'ammal ini ialah fi'il. Ta'ammal ini ialah fi'il amrin. Okey, madinya ialah ta'ammal. Okey, ta'ammala maksudnya telah memerhatikan. Telah membuat perhatian, telah memerhatikan, telah tengok. Ta'ammala dia ada 5 huruf. Ta, hamzah, mim bersabdu, ada 2, lam. Dia datang mengikut wazan tafa'ala. Mudhari'nya ya tafa'al. Jadi ya, ta'ammala. Ya ta'ammal. Okey, ta'ammala. Ya ta'ammal. Okey, jadi kalau kita nak jadikan dia amal, mudah saja. Langkah pertama, kita kena tulis balik fi'il mudhari'. Tapi kita pilih bahagian anta. Anta ta ta'ammal. Okey, langkah pertama tulis balik fi'il mudhari'. Pilih apa? Pilih anta. Anta ta ta'ammal. Ada 2 ta. Ta yang pertama ni awak. Langkah kedua kita buang ta. Langkah ketiga di hujung kali hidup kita matikan dia. Okey, try baca. Ta'ammal, mudah, tak ada masalah. Susah. Okey, ta'ammal, perhatikan. Ma yali, apa yang berikut. Hamidun, talibun. Hamid itu seorang pelajar. Jantina sama. Bilangan sama. Sebelah dia, Hamidun. Hamid itu laisa bitalibin. Dia bukan pelajar. Okey. Jadi Hamidun, kataan Hamidun tu bilangannya seorang. Jantinanya muzakkar. Laisa
bilangannya 1. Nah, laisa tu muzakkar. Jadi kalau nak sebut muannas, kena tukarlah Hamidun tu jadi nama perempuan. Laisa kena jadi laisat. Okey. At-tullabu sigharun. Pelajar-pelajar itu semuanya kecil. Okey. Sigharun. Jadi kataan at-tullab ramai, nah jamak, sigharun jamak. At-tullab itu muzakkar. Di sini sigharun, hukumnya muzakkar lah. At-tullabu laisu. Okey, fokusnya di sini ialah penggunaan laisa bila melibatkan ramai mesti ditukar. Tak boleh kita sebut at-tullabu laisa, salah. Jadi laisa tu kena tukar kepada laisu sebab dirujuk kepada at-tullab. At-tullabu, pelajar-pelajar tu ramai tu kan. Laisu, mereka itu bukan bisighar, bukan kecil. Aminatu. Okey, perkataan Aminah ni tuan-tuan, dia nama perempuan. Okey. Apatah lagi dah di hujungnya ada ta marbutah. Jelas simbol ta marbutah tu alamatu ta'nits, simbol perempuan. Dan bila kita tulis Aminah, bila kita tanya orang, nah, sebab apa nak sebut Aminah? Nama mak Nabi. Jadi bila sebut nama mak Nabi, alasan nama Aminah atas dasar mak Nabi, maka ejaannya kena betul. Kalau nak kata ejaan Aminah Rumi itu dengan makna mak Nabi, mesti A tu mesti panjang. Aminah tu. Barulah Aminah itu sempurna nama mak Nabi. Okey. Sebab ada orang ditulis Aminah bahasa Melayu, Rumi. Bila dia Jawi kan, dia tulis macam ni. Saya tanya, sungguh ni saya tanya. Sebab apa nama Aminah ni? Nah, dan ditulis begini. Dia kata Aminah yang dia naknya lah mak Nabi. Tapi tulisnya begini, salah. Kalau ini maksudnya Aminah tu orang yang jujur, orang yang amanah. Dijadikan nama khas bagi orang. Jadi nama mak Nabi Aminah. Panjang A, 2 harakat. Aminatu tabibatun. Jadi sama bilangan, sama jantinah. Aminatu, si Aminah tu, si Aminah itu laisat, dia bukan bi tabibati, bukan seorang doktor. Okey. Jadi perkataan Aminatu muannas, laisat muannas. Jadi kalau ada orang buat ayat Aminatu laisa, makna sampai, nahunya salah. Dia nak nahu betul. Makna sampai, nahunya betul. Al-fatayatu mutazawwijat. Okey. Al-fatayatu iaitu budak-budak perempuan. Pemudi-pemudi. Orang-orang perempuan yang muda-muda tu disebutnya al-fatayat. Mutazawwijat maksudnya semuanya dah kahwin. Al-fatayatu lasna. Jadi kalau dirujuk kepada kumpulan perempuan yang ramai, kita guna lasna. Dirujuk kepada kumpulan lelaki yang ramai, laisu, macam baris yang kedua. Okey. Baris yang keempat ni, yang sebelah kiri itu al-fatayatu lasna. Okey, tuan-tuan boleh tengok perubahan dia. Lam, sin, ya tak ada. Bukan baca laisna. Ya tu asal ada. Sebab dia berhimpun dua mati, maka dibuang ya. Lasna bimutazawwijatin. Mereka itu semuanya bukan orang yang sudah berkahwin. Anta kabirun. Awak ataupun kamu besar orangnya. Kataan anta kabirun ni dia bergantung kepada kehendak kita. Mungkin rujuk kepada tubuh badan, saiz tubuh badan. Mungkin kita kata anta kabirun dengan makna jawatan yang besar, bergantung kepada suasana, kehendak kita. Okey, jadi kalau kita nak nafikan, bukan laisa anta, tapi lasta. Lasta bikabir. Okey, lasta bikabir. Antum judud, kamu ni baru.
Okay, you are new. Lastum bi judud. Okay, jadid seorang. Kalau ramai judud. Anti fakiratun. Okay, awak ni betul-betul susah. Fakiratun seorang yang fakir. Okay, anti fakiratun. Anti tak boleh. Nah, kita buat laisa anti tak boleh. Maka kita sebut anti tak lasti. Dia buat anti tu lasti bi fakirati. Okey, jadi kita boleh abaikan yang dalam bracket tu lasti bi fakirati. Antunna mujtahidatun. Okey, bila diubah lastunna bi mujtahidati. Dia boleh abaikan yang dalam bracket. Jadi kalau kita nak kekalkan juga boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau nak ringkas, kita buat lastunna sebab dalam perkataan lastunna itu sudah apa mengandungi makna antunna. Ana mudarrisun. Okey, saya guru. Lastu bimudarrisin. Saya ini bukan guru. Okey. Nahnu tullab. Kami ini pelajar. Jadi kita ringkaskan lasna bi tullabi. Bila ada orang dia kata ustaz nak kekalkan nahnu boleh tak? Boleh. Nahnu lasna bi tullabi. Boleh panjanglah sikit. Tapi pengarang dibuat bracket itu sebagai pilihan. Jadi pengarang nak dalam konteks kita belajar ni nak mudah-mudah saja, dia abaikan dia bracket. Nak kekalkan dia bracket tu boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita abaikan tu mudah sikit. Lasna bi tullabi. Jadi kita kena pandai tukar daripada laisa sampailah kepada lasna, bergantung kepada bilangan dan juga jantina. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung pada sesi akan datang untuk latihan yang keempat. Adkhil laisa 'ala al-jumal al-atiyah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz.